perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai geng, apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Pada yang baru mengenali Faiz Cerita guys, salam perkenalan aku ucapkan buat korang semua, dan korang yang baru mengenali Faiz Cerita ni, jangan lupa guys support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di description. Macam biasa, sebelum aku nak memulakan penceritaan, aku nak minta maaf terlebih dahululah kepada korang semua yang tengah tengok ni. Manalah tahu kalau aku ada tersalah cakap ke, tersalah sebut apa-apa perkataan ke, aku minta maaf banyak-banyak terlebih dahulu. Sekiranya kalau ada kekurangan dan kelemahan di mana-mana, tetapi aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Diingatkan juga guys, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Tanpa membuang masa korang, aku nak sharekan satu kisah seram dalam video kali ni guys. Yang kisah seram ni berlaku di asrama. Kisah ni dikongsi daripada seseorang yang namanya adalah Yaya. Apa yang Yaya ni kongsikan guys, peristiwa seram yang berlaku ke atas diri dia ni berlaku sewaktu dia berumur 15 tahun. Korang tahulah kebiasaannya kalau kisah-kisah seram di asrama ni banyak sangat kan. Ada yang macam tu, ada yang macam ni, banyak lah. Tapi untuk kisah Yaya ni, apakah kisah seram yang terjadi ke atas diri beliau ni? Korang kena stay tune sampai habis. Dia beritahulah, yalah, walaupun sekarang ni dia dah meningkat dewasa, kisah tu pun dah lama, tapi dia kata memang sukarlah dia nak lupakan. Untuk sedikit pengenalan lah daripada kisah Yaya ni, apa yang dia kongsikan terlebih dahulu guys, dia ni dijaga oleh atuk dan nenek dia semenjak dia masih bayi lagi, kerana kedua ibu bapa dia sudah meninggal dunia sejak dia dilahirkan. Dari umur dia darjah 6 sehinggalah ke tingkatan, dia memang bersekolah di asrama penuh. Dekat asrama juga guys, Yaya ni bagi tahu dia ditemani oleh makcik dia, sebab makcik dia ni telah diamanahkan oleh nenek dia untuk tengok-tengokkan Yaya ni. Makcik dia ni guys bukannya tua daripada dia sangat tau, bukannya bertahun-tahun, berpuluh tahun, hanya tua setahun je daripada Yaya. Sekolah asrama Yaya ni guys, dia bagi tahu memang pendalaman tau. Sekeliling memang hutan. Nak ke pekan pun ambil masa dalam sejam, atau paling lama pun dalam 1 jam setengah ke atas guys. Oleh sebab-sebab macam keadaan jalan dan juga cuaca. Lagi-lagi pula kalau musim hujan. Dipendekkan cerita, asrama dekat tempat Yaya ni katanya memang banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang menyeramkan. Salah satunya Yaya beritahu pernah ada kejadian ada setengah pelajar tu nampak keranda terbang. Selain tu pula ada jugalah pelajar-pelajar nampak lembaga hitam. Lepas tu diganggu oleh Cik Pon. Orang tahulah Cik Pon tu kan. Lepas tu kes histeria dekat asrama tu pun makin menjadi-jadi. Sampai kan pernah ada satu ketika tu sekolah asrama tu diarahkan tutup selama seminggu, dan semua pelajar dibenarkan pulang ke kampung masing-masing. Yaya ni dia bagi tahu dia susah nak terima keadaan tu, susah dia nak percaya. Sebab sepanjang dia berada dekat asrama tu, dia tak pernah kena dengan apa-apa gangguan pun. Tak pernah sekalipun Yaya ni bagi tahu dia pernah ternampak dengan tak sengaja ke, terserempak ke dengan apa-apa, yalah, penampakan depan mata dia. Dia pernah berbisik tau dekat makcik dia. Dia macam bergosip lah. Dia cakap dekat makcik dia dengan cara yang berbisik, "Hish, apalah dia orang ni, semua nak takut hantu. Jom lah kita cari hantu." Dia mengakulah. Masa tu mulut dia agak sedikit celupar. Andai kata kalau dia dapat putar kawat tu, memang dia takkan cakap macam tu, dia takkan celupar macam tu. Lepas dia bisik macam tu dekat makcik dia pun cakap lah, "Hish, apa kau ni? Dah lah, jangan cakap yang bukan-bukan." Makcik dia bagi tahulah, "Dah lah, kita ni untuk malam ni berempat je." Pada hari tu guys, semua pelajar memang dah balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi ada Yaya, makcik dia, dan ada lagi 2 pelajar. Sepanjang minggu tu asrama memang sunyi lah. Start hari pertama sampailah hari yang ketiga guys, mereka berempat dekat asrama tu keadaan biasa je, memang normal. Kejadian yang menyeram ni berlaku selepas hari ketiga. Pada waktu tu Yaya, makcik dia
Lepas tu ada lagi 2 orang kawan dia yang dia kata nama Tiara dan juga Susan, tapi bukan nama sebenar lah. Waktu tu mereka berempat ni nak pergi Dewan Makan, sebab waktu tu dah masuk waktu makan malam. Jam masa tu baru pukul 7. Selepas mereka berempat dah selesai makan, jadi warden pun mengarahkanlah mereka berempat ni untuk balik dekat dom. Jadi mereka berempat pun mengiyakan lah, sebab dah itu arahan kan. Tapi kata Yaya, waktu tu memang keadaan dekat kawasan asrama tu guys memang sunyi. Semasa mereka dalam perjalanan nak balik dekat bilik asrama tu, Yaya ni dia tengok-tengok keadaan sekeliling asrama tu tau. Tiba-tiba tengah-tengah dia pandang dekat keadaan sekeliling situ, pandangan dia terhenti sekejap. Sebab dia bagi tahu guys, dia ada ternampak satu sosok yang berbaju putih. Yang sosok tu berdiri memang memandang tepat ke arah mereka berempat waktu tu. Lepas Yaya dah nampak je sosok tu, dia cepat-cepat alihkan pandangan dia. Dan dia kata dia terus berdoa lah apa sahaja ayat-ayat yang diingat dalam hati. Makcik dia ni perasan lah, sebab tiba-tiba dia terdiam. Lepas tu reaksi muka Yaya ni pun nampak lain, nampak pucat guys. Makcik dia pun tegur lah, kau okey tak? Apa pasal muka kau pucat? Dia diam je guys. Yaya beritahu dia tak mampu nak cakap apa-apa, macam dia jadi terkejut. Yaya buat tak tahu je. Dia macam buat macam tak nampak apa yang dia nampak tadi tu. Diorang pun berempat teruslah berjalan nak pergi dekat bilik. Dalam perjalanan mereka berempat nak sampai dekat bilik, salah seorang kawan dia boleh cakap tiba-tiba, wah, wanginya bau. Makcik Yaya dan lagi seorang kawan dia tak cakap apa-apa pun. Yang seorang ni pula yang cakap macam tu, dia boleh tegur pula. Dia kata ada bau yang sangat wangi. Bila kawan dia yang seorang tu dah cakap macam tu, jadi mereka bertiga ni pun tak ada nak cakap apa-apa. Terus dia melangkah kaki, tak nak menoleh ke belakang, tak nak tengok apa-apa pun dekat keadaan sekeliling masa tu. Bila mereka berempat ni dah sampai dekat bilik, Makcik Yaya ni pun tanyalah dekat salah seorang kawan mereka yang tegur bau wangi ni tadi. Makcik dia tanyalah, engkau kenapa pergi tegur pasal bau wangi tadi tu? Makcik Yaya ni pun cakap lah, engkau tahu tak apa maksud dia? Malam ni kalau kau kena kacau, kau jangan cari aku. Pejam celik, dah pukul 11 malam. Memang waktu tu dah sampai masa lah untuk mereka berempat ni tidur. Lampu semua dah ditutup. Tak lama kemudian guys, Yaya beritahu mereka terkejut. Mereka dengar kawan mereka yang tegur bau wangi tu tadi menjerit ketakutan. Lepas tu makcik dia pun pergi buka lampu bilik. Yang lagi seorang tu pula dalam keadaan nyenyak tidur. Dia tak sedar apa-apa. Dalam hati Yaya ni pun bila tengok kawan dia yang tidur tu, dia pun macam, dia ni tidur lena betul, dia tak dengar ke yang kawan dia ni dah menjerit macam ni? Yaya ni rasa pelik lah guys, sebab kawan dia yang jerit ni kuat. Dan bila makcik Yaya ni dah buka lampu, makcik dia pun terus pergi peluk kawan dia yang jerit ni tadi, macam nak menenangkan dia lah. Kawan dia tu memang nampak sangat dalam keadaan ketakutan dan menggigil. Sambil-sambil makcik Yaya ni peluk kawan mereka ni tadi, dia beritahulah dekat kawan dia tu, itulah aku dah bagi tahu kau, lain kali jangan tegur, mulut kena jaga. Dah lah tak apa, kejap lagi kau tidur dengan aku. Kau jangan lupa bawa bantal tu sekali. Yang kawan mereka dalam keadaan ketakutan ni tadi dah menangis. Lepas tu mereka pun sambil-sambil tu menenangkan dia. Lepas tu tak lama kemudian mereka pun tutuplah lampu bilik balik untuk sambung tidur. Keesokan harinya guys, Yaya dengan makcik dia ni tanyalah dekat kawan mereka yang menjerit ni, apa sebenarnya yang kau nampak sampai kau menjerit sampai macam tu sekali? Kawan dia beritahulah, masa dia nak tidur tu, dia rasa macam ada benda yang menghempak badan dia. Dia tak selesa. Dia pun nak tukar posisi lah, sebab dia nak cari posisi yang selesa sikit sebab nak tidur. Dia pun mengiringkanlah badan dia. Waktu dia mengiringkan badan dia tu, dia ada nampak sosok berbaju warna putih, berambut panjang, duduk sebelah katil kosong tepi dia tu. Itu yang membuatkan dia menjadi ketakutan tu. Lepas kawan dia ni dah cerita apa yang dia nampak tu dekat Yaya dan makcik dia ni, kawan dia pun ambil keputusan nak pergi ke bilik warden, sebab dia nak telefon ayah dia nak balik rumah. Jadi bila Yaya dapat tahu kawan dia ni nak call ayah dia nak balik rumah, dia pun macam nampaknya tinggallah kami bertiga. Rutin mereka masa tu, lepas pergi mandi, mereka akan pergi makan di Dewan Makan sambil tengok TV, santai-santai, main congkak. Lepas tu bila masuk petang, pergi mandi. Lepas tu pergi makan malam dekat Dewan Makan. Lepas tu masuk ke bilik untuk tidur. Itulah rutin mereka lah waktu tu. Keesokan malam tu tinggallah mereka bertiga, sebab yang seorang tu dah balik. Waktu tu jam menunjukkan pukul 11. Macam biasalah, bila dah pukul 11 ni lampu pun nak kena tutup.
dan nak kena masuk tidur. Tiba-tiba Yaya ni beritahu dia rasa macam nak pergi ke tandas. Dalam hati dia masa tu dia macam merungut lah. Yelah, sebab dah waktu macam tu, dekat situ dah tak ramai pelajar. Jadi time tu pula lah nak pergi tandas. Dan dia pun pergi je lah tandas tanpa ditemani oleh sesiapa pun. Dia pergi sorang-sorang je. Tandas dekat asrama mereka tu pula guys, memang dekat hujung dom. Nak pergi tandas tu memang kena lalu dekat dom sebelah. Dom tu kosong sebab pelajar-pelajar dekat dom sebelah tu semua balik kampung. Dia pun bila sampai je dekat dom yang kosong tu, pecut untuk dia masuk dekat tandas cepat-cepat. Selepas selesai membuang hajat dekat tandas tu, Yaya beritahu dia pun pergilah cuci tangan. Waktu dia tengah cuci tangan tu guys, tiba-tiba salah satu pintu dekat dalam tandas tu bunyi perlahan sangat. Bunyi yang korang tahulah bunyi pintu tu macam mana kan. Kalau aku buat nanti kan jadi lain. Tak pasal-pasal korang jadi menyampah pula dengar sound effect aku buat ni. Tapi macam tu lah bunyi dia. Bunyi pintu yang menyeramkan tu. Itulah apa yang Yaya beritahu. Salah satu pintu dalam bilik air tu bunyi dan terbuka dengan sangat perlahan. Belum apa-apa lagi, baru je pintu tu berbunyi macam tu, terbuka sikit, dia terus pecut keluar daripada bilik air tu, terus balik ke bilik dom lah cepat-cepat. Bila dia lalu je dekat dom yang kosong tu, dia ada dengar bunyi mengilai guys dekat dom yang kosong tu. Waktu tu nafas dia pun dah turun naik. Bulu roma dia pun dah memang meremang. Dia pun terus cepat-cepat masuk ke dalam dom dan tutup pintu. Dia pun terus pergi dekat katil dia dan dia ambil selimut dan dia tutup lah seluruh badan dia ni. Dengan muka-muka sekali dia tutup. Pada masa dia nak tidur tu guys, Yaya bagi tahu dia terasa rambut dia ada yang memegang dan bermain-main dengan rambut dia guys. Dia pun pelan-pelan lah nak buka selimut. Memanglah takut dia kata, tapi dia nak memastikan. Dia pun pelan-pelan buka selimut, dia nak tengok. Dia buka je selimut dia pelan-pelan guys. Apa yang dia nampak guys, sosok lembaga berwarna hitam, berbulu dan juga bermata berwarna merah guys. Lembaga tu kedudukan dia tepat dekat atas kepala si Yaya ni. Bila dah jadi macam tu, apa lagi guys, dia menjerit lah. Lepas tu dia terus berlari ke katil makcik dia. Lepas Yaya bagi tahu dekat makcik dia pun bagi tahu dekat Yaya, Yaya tenang, tak apa, tenang je, tidur dengan aku sekali. Dan Yaya pun masa tu nak sambung tidur lah. Tapi waktu tu memang dalam keadaan ketakutan sangat guys. Susah nak tidur. Dalam hati tu dia berdoa lah macam-macam. Apa yang dia ingat dia baca lah. Dia berharap yang benda tadi tu tak ganggu dia lagi. Entah macam mana, dia pun tertidur. Keesokannya bila dia dah bangun, dia pun cerita lagi dekat makcik dia apa yang berlaku. Makcik dia pun cakap dengan Yaya, aku tahu kau kena kacau sebab aku pun kena waktu kau pergi tandas tu. Yaya waktu tu memang terkejut juga bila makcik dia cakap macam tu. Tapi Yaya ni bagi tahu dia tak heran lah kenapa dia nampak makcik dia diam lepas dia dikejutkan makcik dia waktu dia kena tu. Hari Ahad pun menjelang. Pada hari Ahad, murid-murid yang daripada kampung, daripada rumah masing-masing pun dah pulang semula dekat dom. Jadi keadaan asrama masa tu memang dah meriah lah. Dah banyak pelajar. Perasaan Yaya waktu tu memang dia kata lega sebab dom dah tak sunyi. Yaya ni, dia dengan makcik dia ada pergi dekat pondok guard sebab mereka nak pergi ambil makanan yang dikirim oleh atuk dengan nenek mereka. Dalam pada masa yang sama mereka dekat pondok guard tu, mereka ada ternampak lagi seorang kawan mereka. Bukan yang Teguh Bawang tu guys, tapi lagi seorang. Kan mereka tinggal bertiga kan. Tapi waktu mereka nak ambil makanan dekat pondok guard tu, mereka ada ternampak yang seorang ni baru turun daripada kereta yang ditemani oleh ayah dia. Yang masa tu dia nampak kawan dia tu turun daripada kereta dengan beg sekolah, ada beg pakaian. Dan Yaya pun tegur lah dekat kawan dia yang tu, engkau pun ada dekat sini? Dan kawan dia pun cakap lah, yelah, aku daripada kampung ni. Lepas tu kawan dia pun bagi tahulah dekat Yaya dengan makcik dia ni, aku dah tak nak dah kalau cuti-cuti nak duduk sini sekejap. Aku memang nak balik, dah tak sanggup aku nak duduk sini lama-lama dengan kejadian histeria yang menjadi-jadi dekat sekolah ni. Lepas tu kawan dia ni pun cakap lah dekat mereka berdua ni, korang berdua duduk dekat asrama? Berani korang duduk dekat asrama berdua je? Cik tanya lagi, korang macam mana berdua duduk dekat asrama tu? Okey tak? Ada tak apa-apa cerita seram? Kalau ada apa-apa cerita seram, nanti ceritalah kat aku. Bila je kawan dia cakap macam tu guys, Yaya bagi tahu tak heran sebab dia tahu kawan dia yang seorang ni memang berperwatakan ceria, memang sangat kecoh lah orangnya. Dan kawan dia seorang ni bukan jenis pendiam. Dan waktu tu jugalah dia dengan makcik dia ni berbalas pandangan. Sebab mereka berdua macam tertanya-tanya, kalau kawan dia yang seorang ni daripada kampung baru sampai, habis yang waktu mereka duduk dekat asrama yang semua dah pelajar dah tak ada tu kan, berempat, lepas tu tinggal bertiga, siapa yang lagi seorang tu guys? Itulah yang menjadi tanda tanya.
itulah misteri dan juga perkara seram yang berlaku ke atas Yaya ni dan juga makcik dia. Itulah kisah yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni, di mana kisah ni memang kisah misteri, kisah seram yang menimpa ke atas Yaya ni dan juga makcik dia ketika dia berusia 15 tahun, yang waktu tu dia bersekolah di sekolah berasrama penuh. Dan katanya ini adalah merupakan kisah benar dia lah, yang di mana dia takkan dapat lupakan. Memang kejadian ni ialah satu kejadian yang paling menyeramkan lah yang dia pernah alami. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay tune dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak guys. Aku harap korang semua yang tengah tengok ni stay support Faiz share cerita. Dan kalau korang ada apa-apa pandangan korang yang korang nak sharekan untuk kisah kali ni, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Dan guys, tak lupa juga kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang sudi untuk share kan, korang boleh emailkan je di Faiz cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan kisah korang tu di dalam video di masa akan datang sekiranya kalau korang tidak keberatan. Jadi guys, apa-apa pun aku tidak dapat nak membalas jasa kebaikan semua yang sudi untuk support, yang sudi untuk tengok video ni. Dan aku sentiasa berdoa lah agar korang semua yang tengah tengok ni dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, dilimpahkan rezeki yang sangat luas. Terima kasih semuanya. Jadi guys, please support dan stay tune untuk next video insyaAllah. Assalamualaikum.